Dah diorang tanya dah bila nak start. Tak sabar-sabar. Okay. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah semuanya? Sihat hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat. Macam mana puasa hari ini? Okey? Tadi sahur apa? Ke ada yang tak sahur hari ini? Kalau tak sahur tu jangan tak puasa pula kena puasa terus. Okey, baik. Alhamdulillah hari ini muslimah kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab Fawaidul Fawaid, dan hari ini kita akan masuk ke bab yang ke-17. Okey, minggu lepas kiranya dah habis perbincangan kita dalam untuk bab yang ke-16. Kira apa yang saya bincangkan pada minggu lepas dia merangkumi keseluruhan bab itu, walaupun ada muka surat yang tak saya sentuh lah, tapi saya dah rangkumkan semua dalam perbincangan kita pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan masuk kepada bab yang ke-17. Dalam bab yang ke-17 ini, muka surat 89, kita akan membincangkan tentang buah iman kepada sifat Allah. Ataupun kalau saya lebih senanglah untuk mengambil tajuk ini dengan yang A tu, sebab kita ada 3 pembahagian dalam bab ini, ada A, B dan C. Dan hari ini saya akan masuk kepada A, terus masuk kepada C. Yang B tu kita akan tinggalkan. Tapi jangan risau, sebab apa yang akan saya bincangkan pada hari ini, ia merangkumi keseluruhan bab yang ada dalam bab 17. Baik, jadi di sini kita lihat kepada bahagian A. Bahagian A akan membincangkan tentang refleksi sifat Allah. Itu bagaimana bila kita membaca Al-Quranul Karim, dan dalam Al-Quranul Karim banyak merekodkan ataupun banyak menceritakan tentang sifat-sifat Allah, dan kita bagaimana bila kita membaca sifat-sifat Allah itu tadi, adakah kita dapat mengambil pengajaran dan hikmah daripada setiap pembacaan kita tersebut. Baik, di sini kita masuk terus kepada paragraf kita ataupun perenggan kita. Baik, di situ saya baca sikit Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya Allah tampak, mak kita boleh lihat Allah itu bagaimana sifat-sifatnya. Itu maksudnya bila dikata Allah itu tampak, di dalamnya Allah tampak ataupun Allah dapat dilihat melalui sifat-sifatnya. Di dalam beberapa ayat Allah nampak bagi hamba-hambanya dalam balutan sifat kehormatan, keagungan dan kemuliaan. Bila kita baca Al-Quran, muslimah, kita akan nampak dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang sifat-sifat Allah yang menunjukkan keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan juga kehormatan yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Jadi, kita ni bagaimana bila kita baca ayat-ayat yang sedemikian? Maka sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini, beliau menyatakan apa? Melalui sifat-sifat itu, kepala hamba akan tunduk, jiwanya luluh, lidahnya tidak sanggup berkata-kata, dan segala kesombongannya sirna, layaknya garam yang larut di dalam air. Layaknya garam yang larut di dalam air. Bila kita baca ayat Al-Quran
yang menyentuh tentang keagungan Allah, kehormatan Allah dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai hamba Allah hilang rasa kesombongan dalam diri kita. Luluh jiwanya, tertunduk kepala kita. Kerana apa? Kita mengakui kebesaran yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu, bila kita merujuk dalam surah Az-Zumar ayat 67, di sini saya datangkan contohnya. Dalam kitab kita tidak ada contoh ya muslimah. So di sini saya datangkan contohnya, disebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 67, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keagungan Allah. Keagungan Allah itu boleh kita lihat ya contohnya di sini. Sebab ayat-ayat berkenaan dengan keagungan Allah dalam Al-Quranul Karim itu ada banyak. Bila kita membaca ayat berkaitan tentang penciptaan langit dan bumi, di situ menunjukkan tentang keagungan Allah. Bila kita membaca tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang penciptaan manusia itu sendiri, ianya adalah tentang keagungan Allah. Dan di sini saya bawakan satu ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar ayat 67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawat matawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun." Maksudnya, mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya. Itu ada di kalangan kita manusia yang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Padahal, ini Allah katakan kan, padahal bumi seluruhnya ada pada genggaman Allah. Bumi yang kita sedang duduki sekarang ini, keseluruhannya, daripada hujung ke hujung, atas ke bawah, semuanya berada pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengagungan yang seharusnya kita letakkan kepada Allah. Tapi sayangnya, ada antara kita yang tidak melihat bumi yang sedang kita duduki pada hari ini, ianya adalah milik Allah, ianya berada pada genggaman Allah secara keseluruhannya. Maka sebab itu, dalam ayat ini Allah ingatkan kepada kita bahawa bumi ini berada pada genggaman Allah secara keseluruhannya. Dan Allah kata apa? Bumi seluruhnya ada pada genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Langit, bila kita lihat langit itu kan luas terbentang, Allah ciptakan tanpa sebarang tiang. Masya Allah, tabarakallah. Kadang-kadang kita terfikir, bagaimana langit itu? Dia boleh terletak cantik saja di atas kita, tak roboh pun, muslimah, betul kan? Dan di hari kiamat, apa yang akan Allah lakukan terhadap langit itu? Allah akan gulung langit tersebut. Allah akan gulung dengan tangan kanannya. Dan di sini satu bentuk pujian kepada Allah Subhanah disebutkan dalam ayat itu. Subhanah, iaitu maha suci Allah dan maha tinggi Dia, wa ta'ala amma yushrikun, dengan dari apa yang mereka sekutukan. Hal ini ada disebutkan oleh Nabi SAW dalam satu riwayat yang menunjukkan kepada kita bahawasanya riwayat itu adalah riwayat Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala akan melipat. Kalau tadi kan kita guna perkataan apa? Menggulung. Dalam ayat ini, dalam hadis ini, saya bawakan satu lagi ayat Al-Quran, satu lagi hadis Nabi SAW untuk menyokong ayat Al-Quran yang kita baca tadi, membuktikan betapa Allah Subhanahu wa taala itu maha agung, maha mulia, maha segala-galanya. Yang apabila kita baca Al-Quranul Karim, apabila kita baca hadis Nabi SAW, ia menyebabkan hati kita tak berani untuk menjadi orang yang sombong. Dan di sini Nabi SAW menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala melipat ataupun menggulung langit-langit pada hari kiamat. Thumma ya'khuzuhunna biyadihi al-yumna. Dan Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah melipat langit itu tadi, Allah mengambilnya dengan tangan kanannya.
thumma yaqul anal malik ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Bila Allah Subhanahu wa taala telah melipat langit itu tadi, kemudian Allah ambil lipatan tersebut dengan tangan kanannya, lalu Allah berkata, aku adalah raja, iaitu raja kepada segala raja yang ada. Kalau hari ini, selama ini kita lihat seseorang yang memiliki kekuasaan, kita anggap dia adalah sebagai seorang raja yang wajar untuk kita hormati, yang wajar untuk tidak kita bangkang setiap perintahnya. Di hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan kepada kita bahawasanya ada raja di atas raja-raja yang lain. Dan kalau kita ni sebagai seorang raja, kita adalah seorang yang bongkak, kita rasa kekuasaan itu ada di tangan kita, maka di sini Allah bertanya kepada kita, ainal jabbarun, mana dia orang-orang yang mengaku diri mereka adalah sebagai orang yang berkuasa? Ainal mutakabbirun, mana dia orang-orang yang mengaku diri mereka sebagai seorang yang sombong? Ketika di atas muka bumi itu, mereka mengaku bahawa mereka adalah orang yang berkuasa, mereka adalah orang yang memiliki kekuasaan yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sombong di atas muka bumi Allah. Allah tanya, di manakah mereka? Dan kemudian dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan, Nabi kata apa muslimah? Summa yatwil ardin bishimali. Kemudian Allah melipat bumi dengan tangan kirinya. Bumi ni ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Kalau kita lihat bumi itu begitu dalam, dan kalau hari ini kita lihat bumi itu begitu dalam sekali, kemudian kita dapati kedalamannya itu kadang-kadang tak terjangkau, susah untuk kita jangkau. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melipat bumi itu dengan mudah sekali. Lalu Allah Subhanahu wa taala melipat bumi itu dengan tangan kirinya. Dan sekali lagi, setelah Allah melipat bumi tersebut, sebagaimana Allah melipat langit, lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya. Dengan pertama sekali Allah mengaku dirinya sebagai raja kepada segala raja. Allah kata apa? Anal malik. Okay. Anal malik, aku adalah raja, segala raja. Ainal jabbarun, mana dia orang yang jabbar ni penguasa-penguasa yang mengaku diri mereka sebagai orang yang berkuasa, yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sombong. Sebab itu Allah tanya lagi, ainal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Setelah kita membaca ayat Al-Quran tentang Allah menggulung langit pada hari kiamat, tentang Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya bumi keseluruhannya berada pada genggaman Allah. Bila kita baca hadis Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang langit yang digulung, bumi yang digulung, kemudian Allah bertanya kepada kita, di mana orang yang sombong, di mana orang yang mengaku dirinya sebagai orang yang berkuasa yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sombong? Adakah setelah kita membaca ayat Al-Quran itu tadi, setelah kita membaca hadis Nabi SAW tersebut, kita masih lagi dalam keadaan yang sombong, mengaku diri kita sebagai orang yang hebat? Bolehkah kita menjadi orang yang menggulung langit? Mampukah kita menjadi orang yang melipat bumi? Kita tak mampu muslimah. Sebab itu Al-Quran yang kita baca itu tadi, bila kita sampai kepada ayat-ayat menyebutkan tentang sifat Allah, ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita betapa Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha agung, ia seharusnya menjadikan kita seorang wanita yang tunduk dengan kekuasaan Allah, yang tunduk, yang hilang rasa kesombongannya dalam diri dia. Kerana apa? Dia tahu dia hanya kecil saja di sisi Allah, sedangkan Allah itu adalah maha segala-galanya.
Okey. Baik, seterusnya kita pergi kepada perenggan kita yang berikutnya. Di mana di sini disebutkan sementara itu di dalam beberapa ayat yang lainnya, bila kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quranul Karim, kemudian kita baca ayat-ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala tampak di hadapan hamba dalam sifat-sifat keindahan dan kesempurnaan, iaitu kesempurnaan seluruh asma, iaitu nama-nama Allah, keindahan semua sifat Allah, dan keindahan segala perbuatannya yang menunjukkan kesempurnaan zatnya. Ada kadang-kadang bila kita baca Al-Quran, ya muslimah, kita baca satu ayat, kita buka Al-Quran, bila kita jumpa, kadang kita jumpa ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaan Allah pada seluruhnya, pada namanya, pada sifatnya, pada zatnya. Kita akan nampak keseluruhannya itu, dan kita kenallah Allah melalui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan bagaimana kita refleks ataupun bagaimana kita menjadikan itu sebagai satu refleksi bagi diri kita. Di sini Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan bahawa kecintaan seorang hamba kepada Allah akan menggantikan semua kekuatan cintanya kepada selainnya. Bila kita baca ayat-ayat yang sedemikian, ia akan menyebabkan kecintaan kita kepada Allah semakin membuak-buak, semakin meningkat kecintaan kita kepada Allah. Itu yang seharusnya. Sebab itu dia dikata, semakin dalam seseorang hamba mengenal keindahan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah, maka semakin besar pula kekuatan cintanya kepadanya, dan seiring itu hatinya besar pula kekuatan cintanya kepadanya, dan seiring itu hatinya hanya dipenuhi oleh rasa cinta kepadanya. Apabila ada cinta lain yang menghampiri dan hendak berbahagi dengan cintanya kepada Allah, nescaya hati dan segala isinya akan menolak dengan sekuat-kuatnya. Jadi ini kan, kita kata, bila seseorang yang membaca Al-Quranul Karim, kemudian dia jumpa dengan ayat-ayat Allah yang menyebutkan tentang kesempurnaan seluruh nama-nama Allah, keindahan asma, keindahan semua sifat-sifat yang ada pada Allah, kan, dan juga keindahan segala perbuatan-perbuatan dan juga zat Allah, ia akan menyebabkan kita menjadi seorang muslimah yang semakin cinta hati kita kepada Allah. Itu yang selayaknya kita. Sebab itu ya, saya nak berikan contoh yang paling mudah kepada kita pada hari ini berkenaan dengan keindahan sifat-sifat Allah, keindahan yang ada pada asma Allah, keindahan yang ada pada perbuatan dan juga keindahan yang ada pada zat Allah. Kita biasa baca Ayatul Kursi kan muslimah? Ayatul Kursi dalam surah apa? Selalu baca Ayatul Kursi, dia ada dalam surah apa? Ayat apa? Tak tahulah Ustazah, selalu baca ayat kursi je. Tak tahulah, baca ayat kursi ingat kursi, macam tu. Ayatul Kursi terdapat dalam suratul Baqarah. Kan? Siapa yang dah lepaslah surah Al-Baqarah, dalam bulan Ramadan ni kita baca Al-Quran kan muslimah, tadarus kan. Kalau tak tadarus pun kurang-kurang pun kita dengar lah ayat-ayat bacaan ayat-ayat Al-Quran kan. Mungkin boleh buka Ramadan rutin kita kan, untuk ikuti yang ada di Masjid Darul Ghufran. Setiap hari ada juzuk-juzuk yang dibaca. Mungkin kalau siapa yang dah terlepas kan, mereka yang dah dengar pada surah Al-Baqarah, mereka akan terlintas ataupun mereka akan jumpa bahawasanya Ayatul Kursi ada dalam surah Al-Baqarah pada ayat 255. Okey, Ayatul Kursi ada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Kita buka Al-Quran, kita jumpa Ayatul Kursi ini. Ataupun kita tak buka Al-Quran lah muslimah, sebab bagi saya kita rata-rata ramainya yang sudah menghafal kan.
ayat kursi ni semua dah hafal ke ada yang tak hafal lagi? Kalau tak hafal lagi sila hafal, sebab besar keutamaannya ayatul kursi ni. Rugi orang yang tak hafal ayatul kursi. Kita baca kan pada setiap kali sebelum kita tidur dan sebagainya. Tapi nanti sebelum kita bincang tentang keutamaan ayatul kursi itu tadi, saya nak bawa kita tentang apa yang ada pada perenggan pertama ketika kita membaca ayatul kursi. Ayatul kursi kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum, sampai ke akhirnya ayat 255 ya ayatnya. Keseluruhannya itu adalah ayatul kursi menceritakan tentang keagungan Allah, menceritakan tentang keindahan asma Allah, keindahan sifat-sifat Allah, keindahan kelakuan ataupun zat-zat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 255 itu sahaja. Itu sahaja. Buka ya muslimah, buka ayatnya, kemudian lihat penafsirannya. Paling mudah boleh lihat dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, bagaimana beliau rahimahullah mensyarahkan ataupun menafsirkan ayat itu. Cantik tafsirannya. Dan pada hari ini saya tak bolehlah nak tafsirkan setiap satu-satu tu, dia akan ambil masa yang begitu lama. Nak kena buat satu kos lah. Tak boleh kita nak lihat keseluruhannya. Tapi yang boleh saya ambil di sini ialah tentang pada ayat yang pertama. Kita lihat pada maknanya sahaja, ia dah boleh membuat kita cinta kepada Allah. Kalau kita adalah orang yang ingin benar-benar mengambil lah maksudnya, tadaburnya, penghayatannya, ia boleh menyebabkan hati kita menjadi terlebih cinta kepada Allah. Kerana apa? Bila Allah kata Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tidak ada Tuhan melainkan Dia Al-Hayy yang maha hidup, Al-Qayyum yang terus menerus menguruskan hambanya secara terus menerus, kan? Tanpa henti. La ta'khuzuhu sinatun wala naum, yang mana Allah itu tidak ada rasa ngantuk dan Allah itu tidak tidur. Menunjukkan kepada kita betapa keagungan asma, iaitu sifat-sifat Allah, asma dan juga sifat-sifat Allah terkandung pada ayat itu tadi. Kebesaran Allah, tentang Allah itu tidak ada Tuhan melainkan Dia. Okey, satu ya, kita ambil sedikit di situ. Kemudian Al-Hayy yang maha hidup. Allah itu maha hidup, maknanya Allah itu tidak mati. Al-Qayyum, Allah itu Dia mentadbir urusan hambanya tanpa henti. Kita kalau kerja, kita ada rasa penat kan? Betul tak? Kita kalau kerja, kita ada rasa bosan. Kita kalau kerja, kita ni bila kita buat sesuatu, kita akan ada rasa ingin berhenti. Tapi Allah tidak. Itu tidak berlaku pada Allah. Ini semua adalah sifat-sifat Allah. Ya, muslimah. Kemudian la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tidak ada rasa mengantuk, tidak ada rasa ingin tidur. Maknanya tidak tidur Allah itu. Kesemua itu menunjukkan betapa Allah Azza wa Jal, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang begitu agung. Dan bila kita baca keagungan yang ada pada sifat Allah itu tadi, ia menyebabkan kita makin cinta kepada Allah. Rasa kita makin jiwa ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu besar keutamaannya bagi orang yang mengamalkan ayatul kursi. Apa kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dengan sanad yang sahih? Nabi kata, siapa yang baca ayatul kursi pada waktu pagi hari, kan? Pada waktu pagi hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lindungi dia hinggalah kepada waktu petang. Dan siapa yang membaca ayatul kursi pada petang hari,
maka Allah Subhanahu wa taala akan lindungi dia hingga ke pagi hari esoknya. Maknanya di sini ya muslimah, kita baca ayatul kursi dengan penuh keyakinan kita kepada Allah terhadap sifat-sifat yang ada di dalam ayatul kursi itu tadi. Dengan penuh keyakinan kepada Allah bahawasanya itu adalah ayat-ayat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan jaminan perlindungan kepada kita pada pagi hari hinggalah pada petangnya. Allah berikan jaminan perlindungan kepada kita bila kita baca ayatul kursi itu pada petang hari sampailah keesokan paginya. Daripada apa? Daripada sebarang perkara-perkara yang boleh mengganggu diri dia, perkara-perkara yang boleh memudaratkan diri dia. Boleh kita amalkan baca ayatul kursi untuk lindungi diri kita daripada virus. Daripada virus. Ni baik Ustazah ayat kan. Itu memang kita nak cari tu. Kalau siapa baca artikel saya lah di Berita Harian akan jumpa. Saya letakkan secara secara lebih detail lah bagaimana saya discuss ayatul kursi itu tadi sebagai salah satu bentuk ataupun ayat ataupun usaha ayat yang kita baca untuk melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang berbahaya. Maka kita boleh amalkan. Dan antara sebabnya di situ kita dapati bahawasanya ada Ismullahil A'zam. Dalam riwayat Imam Ibn Majah sanadnya hasan disebutkan bahawasanya Ismullahil A'zam allazi du'iya bihi ajaba. Nama-nama Allah yang disebut sebagai Ismullahil A'zam yang memiliki keagungan, allazi yang mana du'iya bihi ajaba, yang mana bila kita berdoa dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankannya. Disebutkan bahawasanya ada pada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran dan juga surah Taha, di mana para ulama membahaskan tentang keberadaan Ismullahil A'zam. Yang ada pada surah Al-Baqarah ialah pada ayatul kursi itu tadi. Okey, pada ayat 255. Kalau dalam surah Ali Imran ada pada ayat yang kedua, masih lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayatnya sama. Kan? Kalau kita lihat pada surah Taha ada pada ayat 111, iaitu pada ayat wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyim, lil hayyil qayyum, iaitu masih lagi merekodkan tentang al-hayyu al-qayyum pada ketiga-tiga surah itu yang disebutkan dengan Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang agung. Bila kita doa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu tadi, ianya menyebabkan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ya muslimah, ayatnya itu cantik sekali. Cantik untuk diamalkan supaya kita tidak membiarkan ataupun kita tidak mengenepikan ayat Al-Quran itu tadi. Baik, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya ya muslimah. Kita ada pada muka surat yang ke-90, iaitu panjang ya. Saya kalau boleh nak baca semua ni, tapi dah 11.30. Jalan sini dah 11.30 kan. Masa begitu tidak mengizinkan. Kalau baca semua nanti sampai pukul 1. Okey, so saya nak ambil sikit ya di sini pada penenggang kita yang pertama di atas. Di dalam ayatnya yang lain, iaitu bila kita baca Al-Quran, kan, bila kita buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, dalam ayat-ayat Al-Quran kita akan nampak, Allah akan tampak, maknanya kita akan nampak Allah itu bagi hamba-hambanya dalam sifat kasih sayang, kebajikan, kelembutan dan kebaikan. Dengan meyakini sifat-sifat ini akan bangkitlah harapan si hamba, terbentanglah impiannya dan bertambahlah keinginannya kepada Allah.
dengan setiap kali itu dia berjalan menuju Rabb-nya dengan penuh harapan, dan setiap kali harapan itu menguat, hamba tersebut semakin giat dalam beramal soleh. Layaknya seseorang yang sedang menanam benih, semakin besar harapannya untuk boleh menuai hasil tuaiannya itu tadi, tentu dia akan menaburkan benih-benihnya ke seluruh tanah garapannya. Namun jika harapannya untuk tuaian itu lemah, nescaya dia akan menaburnya sedikit sahaja. Okey, nescaya dia akan menaburnya sedikit sahaja. Dan pada perenggan yang berikutnya, kita lihat di situ disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim tentang bagaimana kalau bila kita membaca Al-Quran, kita jumpa ayat-ayat berkenaan dengan sifat adil, sifat dendam dan juga sifat murka Allah yang akan menjadikan diri kita seorang hamba yang takut kepada Allah, seorang hamba yang berhenti untuk melakukan dosa. Sama juga bila kita lihat pada perenggan yang berikutnya, disebutkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat Allah sebagai pemberi perintah dan larangan, janji dan wasiat, mengutus para rasul dan juga menurunkan kitab-kitab suci Allah. Bila kita baca ayat-ayat Al-Quran yang sedemikian, ia akan menyebabkan kita semakin termotivasi untuk terus-terusan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan kalau kita rujuk kepada perenggan yang berikutnya pula, diceritakan kepada kita, disebutkan kepada kita, bila kita membaca ayat Al-Quran yang menekankan tentang sifat Allah yang maha mendengar, maha melihat, ia akan menyebabkan hati kita menjadi malu kepada Allah untuk kita melakukan dosa-dosa walaupun dalam keadaan sendirian. Kerana apa? Kita tahu Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar. Orang lain tak nampak, tapi Allah itu maha melihat. Orang lain tak dengar, tapi Allah itu maha mendengar. Keimanan kita kepada Allah ia semakin meningkat. Sebab itu ya muslimah, saya nak terus lompat terus kita kepada bahagian kita yang C. Sifat uluhiyah dan rububiyah tu tak apalah, kita tinggalkan. Tapi yang C ni pun saya tak baca. Okey, saya takkan baca lah. Maknanya kalau kita lihat di situ, C tu tajuknya ialah menghayati Al-Quran, sarana mengenal Ar-Rahman. Kalau kita lihat pada refleksi sifat Allah pada bahagian A yang kita baca, sebenarnya Imam Ibn Al-Qayyim ingin menyatakan kepada kita bahawa Al-Quran adalah sebuah kitab yang tidak seharusnya untuk kita tinggalkan pembacaannya. Kerana apa? Al-Quranul Karim Allah turunkan pada bulan Ramadan, bertepatan dengan kita pada hari ini. Konteks kita sekarang ini kan kita sedang berada pada bulan Ramadan. Pada surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan padanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, umat Nabi SAW. Peranannya ialah sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan ia merupakan penjelasan-penjelasan kepada petunjuk-petunjuk itu tadi, dan juga pembeza antara yang benar dan yang batil. Sebab itu kan tadi bila Imam Ibn Al-Qayyim kata, kita bila baca Al-Quran, kita jumpa dengan ayat-ayat Al-Quran yang membincangkan ataupun yang merekodkan tentang keagungan Allah, tentang kemuliaan Allah, tentang sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim contohnya. Semua itu dia akan buat kita muhasabah diri kita di hadapan Allah.
Kerana apa? Kerana Al-Quran adalah petunjuk bagi diri kita. Al-Quran adalah penjelas kepada petunjuk-petunjuk itu tadi. Dan Al-Quran adalah pembeza antara yang benar dan yang batil. Jadi bila kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, kan kita tadabbur Al-Quran dengan penuh penghayatan, bukan hanya sekadar baca. Maknanya di sini ya muslimah, Al-Quran yang kita baca pada hari ini, dia bukan sekadar kitab yang kita buka, kita baca, yang kita kejar untuk kita khatamkan. Bukan begitu. Tapi ia adalah Al-Quran ataupun kitab yang kita buka, yang kita baca. Setiap kali kita baca setiap ayat yang termaktub di dalam Al-Quran, ia meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Hati kita semakin bergetar. Kerana apa? Kita ingat kepada Allah. Itu tujuannya. Bukan hanya semata-mata untuk kita baca, untuk kita khatamkan, untuk kita ambil ia sebagai satu bacaan yang biasa-biasa. Bukan begitu. Jadi bila kita menghayati Al-Quran itu tadi, setiap ayat yang mengandungi sifat-sifat Allah, ia akan menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah. Dan ini kita panggil sebagai keutamaan membaca Al-Quran. Maka sebab itu Al-Quran ini jangan kita tinggal. Jangan nanti lepas kita habis bulan Ramadan, kita sekarang Ramadan ke berapa ya muslimah? Sekarang minggu ke berapa? Minggu kedua Kita ada 3, 4, kita ada 2 minggu lagi. Kita ada lagi 2 minggu lagi. Yang mana kadang-kadang orang kata, saya tak sempat lagi lah, saya kena kejarkan khatam Al-Quran. Yes, dipersilakan. Saya menggalakkan untuk khatam Al-Quran pada bulan Ramadan. Kerana itu adalah contoh daripada salafus salih. Di kalangan ulama, mereka sentiasa mengejar. Ada di kalangan ulama, mereka mengkhatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 3 hari. Setiap 3 hari itu khatam Al-Qurannya. Kita nak tunggu sebulan pun susah tu. Ya Allah, sebulan pun terkejar-kejar kita ni. Tapi di kalangan ulama pada masa itu, mereka mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 3 hari. 3 hari dah khatam. Kita, Ustazah, 3 tahun pun belum tahu game, Ustazah. Kita lah kan macam gitu. Belum tahu, Ustazah, 3 tahun. Tapi kalau kita nak ikut bagaimana para ulama, mereka ini betul-betul menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka di bulan Ramadan. Kita jadikan IG kita di bulan Ramadan sebagai sahabat. Sekarang ni dah terbalik tau fenomenanya. Kita jadikan FB kita sebagai teman, yang mana kalau tak buka rasa macam tak hidup dah kita ni. Rasa bulan Ramadan tak hidup dah kita ni. Macam tu kan? Ubah. Belum lambat lagi. Okay? Kita masih lagi boleh kejar lagi. Ubah cara kita. Bagaimana kita meramadankan diri kita. Kan? Bagaimana kita meramadankan diri kita dengan mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Itu yang seharusnya. Kerana apa? Al-Quran ini dia merupakan syifa. Dia merupakan penawar bagi diri kita. Sebab itu kan banyak kali saya pesan kepada muslimah semua, kita kalau tak pandai baca Al-Quran, usaha untuk pandai baca Al-Quran. Jangan kalau kita tahu, kalau dululah kita kata, saya cuma pas muqaddam je Ustazah, lepas tu ustaz saya meninggal, kan selalu ayatnya macam tu kan, lepas tu guru saya meninggal. Okey, kalau kita kata semikian, cari guru. Daripada muqaddam, pergi kepada Al-Quran. Kita nak usaha sedemikian. Kalau dulu bacaan Al-Quran kita biasa-biasa saja, yang mana kita baca, guru kita baca kita ikut, guru kita baca kita ikut kan. Kadang ada acik-acik macam gitu kan, belajar Al-Quran kan dulu-dulu lah, zaman-zaman mak kita dulu kan, kita baca Quran ni sebab kita ikut je apa guru kita baca. Itulah. Lepas tu kita khatam, kan, naik pelamin, Masya Allah, naik pelamin. Dulu orang-orang dulu dia naik pelamin tu kalau khatam.
kan, buat pulut kuning, Masya Allah, kan, diraikan. Alhamdulillah. Tapi bagaimana usaha kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran itu tadi? Ambil usahanya. Jangan kita berpada dengan apa yang kita ada. Sebab belum tentu bacaan Al-Quran kita bagus. Belum tentu bacaan Al-Quran kita baik. Jadi mengapa tidak kita rebut bulan Ramadan ini untuk kita memperbaiki bacaan Al-Quran kita, untuk kita koreksi kembali. Mungkin dulu makhraj kita tak betul, kan, ketika kita sebut huruf Ain dengan Alif macam nak sama je, kan, Jim dengan Ha macam nak sama je, kan. Itu yang cerita Piramli kata apa, jin mata buta. Kalau dah jadi macam gitu, dahsyat tu muslimah. Kena baca balik Al-Quran tu, kena belajar balik, cari guru. Kalau agak-agak kita kata, Ustazah malu lah, Ustazah saya dah tua. Tak payah malu lah cik, sekarang semua dah online, orang tak nampak awak. Belajarlah sekarang ni. Bagi saya sekarang ni dah tak ada alasan nak kata malulah nak belajar agama, malulah nak baca Al-Quran, nanti orang tahu kita tak pandai. Dah tak ada lagi alasan. Orang dah tak nampak dah kita pergi kelas dah. Orang tak nampak dah kita belajar ni. Orang nampak Ustazah je sekarang ni kat depan ni. Kita dah tak nampak dah siapa yang belajar dengan kita kadang-kadang. Muka dia macam mana dah tak nampak dah. Kan? So kalau kita guna alasan, dulu kita kata kita malu, sekarang ni dah tak valid lagi alasan tu. Buang dah alasan-alasan nak malu ni. Kadang-kadang saya pelik dah muslimah kita ni. Kita kalau bab baca Al-Quran ni, kita selalu malu. Belajar agama, kita rasa malu itu, malu ini. Tak nak pergi kelas, malu nanti orang nampak, orang kata kita tak pandai lah, gitu gini. Tapi kita ni kalau bab-bab lain, kita masuk kelas-kelas lain ni, kan, malu tu tak ada tau. Makcik-makcik kan, saya nak tengok, umur 70 tahun, 60 tahun masuk kelas yoga tu. Cik kata kan, susahlah Ustazah baca Quran ni, lidah cik tak keras. Lidah cik tak keras, cik kata. Tapi cik masuk kelas yoga, tulang cik tak keras pula cik. Boleh pula cik. Cik stretch tu saya tengok kadang orang ambil video kan. Cik-cik ni ya Allah, hai, umur dia dah tua-tua, menjadi semangat kepada orang usia senja untuk kita bersenam dan menyihatkan badan. Tak ada masalah cik, tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia stretch badan tu, Masya Allah, keras pun keras lah. Yang penting kita kena usaha untuk sehatkan badan kita. Kita selalu gunakan hal yang sedemikian, alasan-alasan yang sedemikian untuk menjadi warga senja yang begitu sihat. Tapi kenapa kita tidak mahu menjadi warga senja yang sihat jiwa dan raga, sihat hatinya? Kenapa saya kata sihat hatinya? Kita kalau jauh daripada Al-Quran muslimah, jiwa kita tak sihat sebenarnya. Selalulah orang selalu katakan kuliah saya penawar hati ni penuh sangat. Tak tahulah extravaganza bagaimana sangat. Tak tahulah apa yang Ustazah tu cakap sangat, kan. Nak cari penawar hati apa sangat pun tak tahulah dalam kuliah Ustazah Sakinah tu. Tapi saya kata ya muslimah, begini, kalau anda duduk kelas saya, duduklah bertahun-tahun kelas saya, tapi kalau Al-Quran anda masih lagi tak betul, penawar hatinya masih lagi belum jumpa sebenarnya. Ya, duduklah kelas saya ni, ikutilah daripada kitab ke kitab, daripada ad-da'wa, sekarang dah masuk kitab Fawaidul Fawaid. Tapi kalau Al-Quran kita masih lagi belum fasih, Al-Quran kita masih lagi belum mantap, kita masih belum menghayati Al-Quran kita, jiwa kita belum dapat penawar sebenarnya muslimah. Sebab itu Al-Quran jangan kita tinggal. Kerana Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-82, Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran yang mana dalamnya yang memiliki syifa, iaitu penawar bagi hati kita, wa rahmah, dan juga rahmat kepada orang yang beriman. Apa maksud syifa? Apa maksud syifa di dalam ayat itu tadi? Imam Ibn Kathir ketika dia menafsirkan ayat itu, dia kata begini, syifa ialah hati kita bersih, hilangkan penyakit-penyakit hati seperti penyakit munafik, dengki, syirik, hal-hal yang menyebabkan kesesatan. Semualah yang ada dalam hati kita itu, Al-Quran dia adalah penyembuhnya. Dan hati kita kalau ada banyak penyakit,
ia mesti disembuhkan dengan Al-Quranul Karim. Baru tenang jiwa kita muslimah, sihat hati kita ni. Sebab itu jangan malu untuk belajar Al-Quran. Daripada Al-Quranul Karim, ianya bukan sahaja menjadi petunjuk kepada diri kita sebagai penjelas ataupun berperanan untuk membezakan antara yang hak dan yang batil, yang memberikan panduan kepada kita tentang urusan keagamaan kita. Al-Quran, dia bukan hanya semata-mata Allah turunkan untuk bincang tentang puasa, bincang tentang solat, bincang tentang halal dan haram, tetapi Al-Quranul Karim ianya juga adalah sebuah kitab yang menjelaskan kepada kita bagaimana kita seharusnya menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim yang baik di sekitar masyarakat kita. Dan antaranya Al-Quran itu dia menjadi penyembuh bagi jiwa kita. Kerana kalau kita sakit jiwa ya muslimah, kita akan susahkan masyarakat yang ada di sekitar kita. Sebab itu kalau kita dekat dengan Al-Quran, dia akan menyebabkan hati kita sihat, bersih daripada sebarang penyakit-penyakit hati itu tadi. Kita akan jadi orang yang baik, dan masyarakat di sekitar kita juga akan senang dengan kita. Kerana apa? Al-Quran yang ada dalam hati kita. Maka sebab itu, kalau kita masih lagi belum fasih dalam pembacaan Al-Quran kita masih lagi merangkak-rangkak usaha untuk kita perbaiki bacaan Al-Quran kita, dan jadikan Ramadan kita pada kali ini adalah Ramadan yang menjadi titik permulaan untuk kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Sebab apa? Kita ni belum tentu ada amal-amal yang lain yang boleh membantu kita sebagai pemberi syafaat bagi kehidupan kita. Dan Nabi SAW menyebutkan bahawasanya Al-Quranul Karim ianya mampu untuk menjadi syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Sebab itu Nabi SAW pesan kepada kita, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia akan datang kepada kamu sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Okey, hadisnya riwayat Imam Muslim. Dan Al-Quran itu sendiri, dia akan datang kepada kita sebagai pembela untuk memberikan syafaat tersebut. Minta izin kepada Allah. Sebab itu kalau kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW ada menyebutkan, dan hadis ini riwayatnya adalah sahih. Nabi SAW ada menyebutkan bahawasanya as-siyam wal Quran yashfa'ani yawmal qiyamah. Sekarang kita berada pada bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa. Puasa, Nabi kata begini ya muslimah, puasa dan juga Al-Quran, kedua-duanya memberikan syafaat pada hari kiamat. Kedua-duanya akan datang kepada orang yang mengamalkan kedua-duanya. Al-Quran, dia puasa dia akan datang kepada orang yang berpuasa tadi. Dia kata apa kepada Allah? Mana'tuhu ta'ama wasyahawat bin nahar. Aku, iaitu puasa, kata kepada Allah, aku menghalang dia daripada makan dan juga nafsu syahwat di siang hari. Izinkan aku untuk berikan syafaat kepada dia. Al-Quran akan datang kepada kita sebagaimana puasa itu tadi. Okey, sebagaimana puasa itu tadi, dan Al-Quran akan minta izin juga kepada Allah. Aku menghalang dia daripada tidur. Kerana apa? Dia membaca Al-Quran pada malam hari. Izinkan aku untuk beri syafaat kepada dia. Dan Nabi kata dalam hadis ini, kedua-duanya akan diberi izin untuk memberikan syafaat kepada pengamalnya, kepada kita yang mengamalkan kedua-duanya itu tadi. Sebab tu cantik amalan pembacaan Al-Quran tersebut.
Kalau kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Al-Quran, Al-Quran takkan lupa dengan kita muslimah. Dia akan ingat kita sampai ke hari kiamat. Dan pada hari kiamat dia akan datang kepada kita sebagai antara amalan kita yang boleh membantu kita, untuk memberikan syafaat kepada kita. Okay? Ya, sebab itu Al-Quran ini dia merupakan satu bentuk ataupun satu pembacaan yang seharusnya kita istiqamah, kita berterusan dengan pembacaannya, dan jangan kita menjadi orang yang meninggalkannya. Kerana di samping ada refleksi tentang sifat Allah, ada juga keutamaan yang lain, terutamanya untuk hati kita itu tadi, agar ia sentiasa sihat, sentiasa bersih dari perkara-perkara yang tidak baik. Hingga di sini saja muslimah untuk perbincangan kita pada hari ini. Okey, habis dah kita untuk bab kita yang ke-17. Mungkin di sana ada sebarang persoalan yang ingin diajukan di bawah situ. Mungkin saya boleh ambil satu ke dua soalan. Dipersilakan. Dan jangan kita menjadi orang yang meninggalkan. Ya muslimah, ada apa soalan? Tak ada, Ustaz balik tekak kering ni. Okey. Baik, di sini ada persoalan daripada Puan Nuraini kita. Kak ni rindu kek lapis. Nanti kalau masjid buka, jangan lupa ya buat kek lapis lagi untuk saya. Kak Ijam pun minta juga. Dia kata saya pun nak kek lapis, dia kata. Kek lapis nangka ya. Masya Allah, Ustazah ni puasa-puasa sebut kek lapis lah pula. Okey, Kak Nuraini tanya Ustazah. Okay. Ustazah, adakah lebih baik juga untuk baca maknanya supaya kita lebih dapat menghayatinya betul? Terbaik ialah begitu. Kalau kita adalah orang yang tidak mahir lah dengan bahasa Arab, kan? Jadi kalau kita tak faham bahasa Arab tu tadi, terbaik ialah kita buka kitab, buka terjemahan Al-Quran, kita baca. Kalau yang sebelah kan, kanan kiri tu kan, maknanya kita buka, kita baca. Kita buka, kita baca. Di situ dia boleh menimbulkan penghayatan yang lebih terhadap isi kandungan Al-Quran yang kita baca. Ya, kat ini boleh gitu. Baik, ini Cik Betty ada soalan di sini. Bagaimana kalau kita sudah khatam dan ingin memahami serta mengamalkannya semampu kita dimulai apa? Bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita sudah khatam dan ingin memahami serta mengamalkannya semampu kita dimulai pada bulan Ramadan okeylah. Maksud Cik Betty dah khatam sekali dalam bulan Ramadan. Kat bawah ada lagi. Perlukah kita mengulangi khatam lagi atau lebih baik untuk menyambung dengan tafsirnya? Dua-dua boleh Cik Betty, tidak menjadi masalah. Kan? Kalau kita dah khatam Al-Quran tadi, okay, mungkin kita dah khatam seminggu. Ramadan pertama masuk kepada Ramadan yang ke-7, hari yang ke-7 tu kita dah dapat khatamkan Al-Quran kita. Kemudian kita kata okeylah, saya nak sambung, saya nak belajar tafsir, saya nak lebihkan lagi penghayatan dari sudut apa yang dah saya khatamkan. Ia terpulang kepada kemampuan kita, okey, ataupun keinginan kita. Yang penting ialah jangan ditinggalkan.
Namun bagi saya, kalau dapat dibaca terus dan dikatamkan berkali-kali, itu juga lebih baik. Itu juga lebih baik. Kan? Itu juga lebih baik. Maknanya dia jalan selari lah. Ya Cik Betty, bila kita baca Al-Quran, kita nak katamkan tadi, kemudian dalam masa yang sama, kita juga pelajari tafsirnya. Jadi pahalanya juga, Masya Allah lah kan? Sedapat banyak. Baik, seterusnya, ini tadi, dia jauh dah pergi. Baik, di sini ada soalan daripada Puan Fatimah. Bila masa yang terbaik untuk kita membaca Al-Quran? Sebenarnya bila-bila masa boleh. Tapi kalau nak betul-betul terbaiklah, sepertiga malam. Sepertiga malam. Di waktu Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang kita, maknanya Allah Maha melihatlah apa yang kita buat. Tapi pada sepertiga malam ini adalah waktu dimustajabkan doa. Kan ada sebuah riwayat yang sahih, Nabi kata apa? Pada sepertiga malam Allah Subhanahu Wa Taala turun di langit dunia untuk melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Siapa yang mengorbankan tidurnya? Pada masa itu Allah kata apa? Sesiapa yang berdoa kepada aku, siapa yang minta aku akan beri, siapa yang doa akan aku kabulkan, siapa yang minta tolong akan aku berikan pertolongan. Dan pada masa itu bagi saya ialah masa yang terbaik, sepertiga malam, untuk kita baca Al-Quranul Karim. Di samping kita mengharapkan satu bentuk pengabulan doa, Allah terima amalan itu tadi. Sebab kan tak mudahlah untuk kita bangun sepertiga malam tu tadi. Jadi ganjarannya juga Masya Allah Tabarakallah, kalau kita dapat lakukan. Okey. Tapi maknanya kalau nak baca siang pun boleh. Bukan saya kata tak bagus, boleh je. Boleh je. Okey, boleh. Siang lepas subuh kan kita nak baca. Setiap waktu pun boleh. Kalau ikut cara ustazah kan, setiap lepas solat fardu tu kita baca. Okey. Setiap lepas solat fardu kita baca Al-Quran. Kalau ikutkan cara, kalau nak dapatkan satu hari satu juzuk, ini muslimah dalam Al-Quran ni, kalau buka resam Osmani, kita akan jumpa star tau. Saya nak tunjuk. Ada Quran. Tak apalah, nanti cari Quran. Dalam Al-Quran ni dia ada star. Star tu ada 8. Ataupun satu dulu kita panggil makra'. Okey? Ada 8 makra' dalam Al-Quran ni. Kalau kita solat 5 waktu kan, okey? Satu juzuk ada 8 makra'. Lepas subuh kita baca 2 makra'. Maknanya dua tanda star tu kan. Kalau dia dalam lebih kurang 2 muka surat ataupun satu muka surat lebih, ikut kepada betapa macam manalah diletakkan makra' tu tadi. Yang penting dia ada macam simbol star kat situ. So kalau kita baca Al-Quran nak ikut kepada turutan tadi kan, satu hari nak habiskan satu juzuk, lepas subuh 2, lepas zuhur 2, lepas maghrib 2 makra', lepas isyak 2 makra', dah habis dah satu juzuk. Dia macam gitu. Kalau yang nak one day one juzuk tu lah kan, dia begitu. Cara yang mudah untuk kita buat. Jadi tak terlampau macam terkejar-kejar sangat. Dan kita ada baki isyak tu kan, betul tak? Ada baki. Malam itu kita boleh mula dengan juzuk yang baru. Juzuk yang baru. Ataupun kita tak nak baca pada malam tu pun tak ada masalah, sebab kita dah dapat satu juzuk tadi. Ataupun satu waktu kita nak skip, boleh saja. Boleh saja. Mungkin kita nak bawa kepada lepas tarawih nanti kan, kita nak baca 2 makra' untuk habiskan juzuk kita pada hari ini. Boleh saja. Maknanya dia berterusan. Ataupun kita nak bawa dua juzuk, dua makra' yang berbaki itu ketika kita bangun nanti solat tahajud. Lepas solat tahajud kita nak bawa. Boleh saja. Maknanya dia berterusan. Itu juga baik. Maknanya kita sentiasa dalam keadaan membaca Al-Quran pada setiap waktu solat kita. Okey, itu antara tips yang boleh saya berikan. Tak apalah, nanti saya buat video nak. Tak payahlah, penat saya buat video. Ustazah ni dah sebut, lepas tu tak nak buat. Baik. Ada soalan yang lain.
Puan Ains, dengan membaca Al-Quran, adakah ia dapat meningkatkan amalan-amalan kita yang lain? Ya pasti, sudah tentu. Ya Ains, bila kita baca Al-Quran, dia akan memberikan motivasi kita untuk kita menjaga amalan-amalan kita yang lain. Sebab dalam Al-Quran, dia membincangkan tentang hal-hal yang baik. Kan? Bagi saya, Al-Quran itu dia memotivasikan diri kita untuk terus-terusan menjadi hamba Allah yang baik. Sebab itu Allah kata Al-Quran adalah rahmat. Apa maksud rahmat? Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, beliau mengatakan rahmat ialah menumbuhkan keimanan dalam hati kita, memberikan hikmah bagi diri kita dan rasa suka untuk terus-terusan melakukan amal-amal salih, amal-amal kebaikan. Jadi bila kita dekat dengan Al-Quran, amalan-amalan kita yang lain juga kita akan sentiasa nak pertingkatkan. Kerana kita sentiasa baca tentang perkara-perkara yang baik dalam Al-Quran. Okey? Baik. Seterusnya, okay, ada soalan daripada Puan Suhailah Hashim. Kalau kita belum pernah khatam Al-Quran dengan mana-mana guru, ataupun seorang belum lagi berguru Al-Quran, boleh tak seseorang masih teruskan membaca Al-Quran? Maksudnya nak baca sendiri ya? Kalau bacaannya baik, dipersilakan. Okay, kalau bacaannya baik, dipersilakan. Teruskan membaca Al-Quran. Kalau tak baik pun, bukan saya kata tak payah baca, kena baca juga. Maksud situ usahalah. Kan usaha untuk cari guru supaya bacaan kita dibimbing, supaya apa yang kita baca tadi dia berada pada bacaan yang betul lah. Jangan kita kata tak apalah, baca je lah, betul tak betul tu kita main langgar je, tak boleh macam tu. Ia adalah kewajipan kita sebagai seorang Muslim untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Maksud di sini mungkin bagi saya ialah kalau bacaan Al-Qurannya baik, yang dah memang dia dulu pernah belajar dengan seorang guru, cuma dia tak khatam-khatam. Ada orang begitu juga, ya Muslimah, memang dia belajar, dah bagus dia belajar, tapi dia belajar Al-Quran tu tidak khatam. Dengan mana-mana guru pun tak pernah khatam, tapi bacaan Al-Qurannya bagus. So, untuk diri dia, dipersilakan. Okay? Dan kalaulah sementara sedang cari guru nak memperbaiki bacaan Al-Quran tu tadi, masih lagi boleh baca. Masih lagi boleh teruskan pembacaan Al-Qurannya. Tapi sedih. Cuba betul-betul, kalau kita ni orang yang masih lagi merangkak dalam baca Al-Quran, kalau betul-betul kita nak menghayati Al-Quran, dia tak cukup dengan membaca terjemahan sahaja ya Muslimah. Kalau betul-betul nak menghayati Al-Quran, bahasa Arabnya itu, dia akan menyentuh jiwa kita. Sebab itu kadang-kadang kita kalau imam tarawih ke apa baca Al-Quran ini, kadang-kadang kita tak faham apa dia baca, tapi dia boleh mengalirkan air mata kita, bukan? Dia menyentuh jiwa kita. Sebab power dia, dia punya kesan tu berbeza bila kita baca yang bahasa Arab tu tadi. So jangan kita remehkan. Terus cari guru untuk belajar dan teruskan pembacaan Al-Quran tu tadi. Okey, saya kira itu sahaja untuk perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Minggu hadapan adalah perbincangan kita yang terakhir. Lepas tu nak cuti raya. Oh Ustazah, musim Covid pun cuti raya. Ustazah, kita tak raya Ustazah. Betul lah, tak raya. Tak apalah, bagilah Ustazah rehat kan. 10 Ramadan yang terakhir tu, bagilah kita rehat kan. Boleh je lah, semua orang nak rehat Muslimah. Okey, baik, InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Okey, ingat minggu hadapan adalah pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan. Dan InsyaAllah nanti kita akan bertemu sekali lagi selepas raya. Selepas raya ke pada raya Kak Ijah? Selepas raya. Oh, betul-betul nak raya sebulan ni? Tak apalah. Walaupun kita ni musim Covid nak raya sebulan juga. Okey, tak apalah, apa-apa tunggu nanti berita-berita yang akan diwar-warkan di FB masjid dan sebagainya. Okey, itu saja untuk hari ini Muslimah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Saya tutupi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.